Mereka pun cari dan mereka tak jumpa kerak bumi yang patah di bawah tempat gempa tersebut. Bermakna gempa ini bukan datang daripada arah bawah bumi. Dia adalah gempa daripada frekuensi tinggi yang dipancar melalui udara, yang boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan. Jika gempa ini sebenarnya gempa bumi asli, gempa 3.1 sebelum itu, iaitu beberapa hari sebelum itu, sudah tentu menghasilkan plak bumi yang patah di dalam bumi yang lebih dalam. Kerana semakin besar skala Richter, bermakna semakin tinggi bentuk gempa bumi berlaku dekat dengan permukaan bumi. Ini yang kita perlu faham. Maka berdasarkan kepada itu, mereka mengatakan bahawa inilah di antara punca, mereka yakin ia adalah sengaja dirancang. Dan apa yang pelik, bukti yang kedua, bagaimana seorang warga Belanda yang terlibat dalam perkara ini telah memberi ramalan secara tepat, bernama Frans Hoogerbots. Frans Hoogerbots menyatakan, dia kata ini ialah beberapa hari sebelum itu, dia mengatakan sooner or later there will be a earthquake, iaitu pada kala 7.5 earthquake in this region. Dan dia tunjuk gambar, dia siap letak gambar tepat dengan pusat gempa itu sekali. Kemudian iaitu dia tulis di selatan tenggara Turki, Jordan, Syria dan Lebanon. Boleh menyebut 5 negara akan terlibat. Bagaimana manusia tahu perkara gaib kalau dia tidak merancang? Kerana gempa bumi adalah perkara yang manusia tidak tahu. Allah Ta'ala menyebut, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sifat gempa bumi adalah rahsia Allah. Sebab itu dia kata apabila digegarkan bumi, digoncang bumi, maka percayalah, sekian lama tsunami, sekian lama gempa bumi yang berlaku di Jepun, di mana-mana, semua ini adalah permainan jahat manusia, sahabat. Permainan mereka. Hanya sedikit sahaja yang disebut Allah, iaitu idza zulzilatil ardu. Kalimah zulzilat dalam bentuk pasif, iaitu tidak menyebut pembuat, bermakna tidak ada siapa yang bakal tahu bila gempa itu bakal berlaku, sekalipun boleh diramal. Kerana itu, sahabat-sahabat semua, jangan mudah kita menelan bulat-bulat ramalan yang kononnya didakwa oleh pakar-pakar. Sebab itu seorang pakar gempa bumi Turki bernama Ahmad Erkan menyebut ia sebagai gempa yang mengejutkan, dan bertanya, siapa yang membuat garis patah bawah bumi, iaitu pertembungan plate bumi di bawah sana. Dan apa yang kita nampak, gempa ini berlaku di dekat dengan Selat Bosphorus, iaitu kawasan laut yang mudah didatangi oleh para penyelam dan kapal selam, sebagaimana yang pernah terjadi pada banjir Aceh tsunami. Sehingga kita terbaca, ada seorang menyatakan apa yang berlaku di Turki sekarang samalah seperti yang berlaku tsunami di Aceh ketika dahulu, di mana 2 hari sebelum berlaku tsunami, kapal tentera Amerika berada di Laut Cina Selatan. Tetapi 2 hari sebelum gempa, kapal itu hilang dan akhirnya gempa berlaku. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi ini juga dapat pedoman daripada peristiwa sama pernah berlaku, iaitu gempa pada tahun 1999, di mana apabila kapal Amerika Syarikat telah tiba di daerah di Laut Aegean iaitu selat yang berada di antara Greece dengan Turki, di mana Izmir adalah salah satu bandar yang berada di pesisiran Turki, merasa gegaran tersebut. Sebaik ada kapal Amerika, maka berlakulah gempa bumi. Begitulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita boleh cangkapkan di sini sebagai penutup kepada khutbah kita hari ini. Kita mengatakan bahawa itulah nilai, itulah harga yang perlu dibayar oleh orang Islam apabila ingin mempertahankan agama dan Al-Qurannya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam firman-Nya bahawa am hasibtum, adakah kamu menyangka antadkhulul jannah, kamu akan boleh masuk syurga dengan mudah-mudah, walamma ya'tikum, dan sedangkan belum datang kepada kamu mathalul ladzina khalau min qablikum, ujian-ujian seperti orang yang terdahulu daripada kamu,
di mana ujian mereka ini masat humul ba'sa wa dharra, kena kepada mereka kesusahan dan kepayahan seperti penyakit dan ketakutan yang telah kita lalui melalui proses propaganda vaksin dan juga COVID-19. Kemudian Allah menyebut secara terang-terangan di antara bentuk ujian ini ialah wazulzilu, dan mereka akan digoncang. Mereka akan digoncang dan digegarkan. Di mana bila kita baca kitab-kitab tafsir, maksud goncangan di sini ialah goncangan permukaan bumi. Di antaranya ialah zilzalul ardi, permukaan bumi, goncang kehidupan, goncang ekonomi, goncang perasaan dan sebagainya. Lalu hatta yaqular rasul, sehinggalah rasul berkata, hatta yaqular rasul, sehingga rasul berkata, iaitu rasul-rasul Allah yang dulu-dulu, wallazina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah. Maka ingat, semakin kuat tekanan diberi, bermakna ayat ini memberitahu kita bahawa pertolongan Allah makin hampir. Tahun 2024 adalah tahun yang dijangka Imam Mahdi akan muncul dan mengisytiharkan dirinya. Kerana itu mereka berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk menghadang perkara ini dari awal. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita tidak meletakkan tarikh secara jazam. Kita tidak tahu bila dia akan datang, tetapi mereka menghitung perkiraannya. Dan sebab itu mereka merancang bermula daripada tahun 2024 atau 2023 ini sehingga ke tahun 2033 akan berlaku kemarau besar. Kemarau besar yang dipanggil pemanasan global yang akan membakar dunia. Dan kalau kita di Asia Tenggara ini, negeri Terengganu akan termasuk dalam negeri yang paling kering dilanda kemarau besar 10 tahun. Mereka sudah atur segala-galanya kerana HARP ini adalah satu alat yang mempunyai kekuatan yang mengerikan. Kerana ia dapat mengubah iklim, bermain dengan lapisan ozon, mencipta gempa bumi dan ledakan termonuklear yang tidak memancarkan radiasi. Ini keadaan-keadaan yang kita kena ingat. Kalau dahulu bom nuklear menghasilkan radiasi boleh memusnahkan semua manusia, hari ini mereka melakukannya dalam bentuk termonuklear, iaitu satu nuklear yang berbentuk kecil yang boleh memusnahkan sasaran mereka sahaja. Ini sahabat yang dirahmati Allah, yang disebut oleh Allah. Tapi Allah mengatakan, bila Rasul bertanya mata nasrullah, Allah mengatakan, ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya petunjuk Allah itu maha dekat. Jadi barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.